Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan Kak Nida. Siapa yang ada online petang ni? Hampir pukul 3. Siapa yang ada online petang ni? Jom kita borak-borak, kita santai-santai, kita berkenalan, kita share ilmu. Siapa yang ada kat luar tingkap tu, jom masuk. Kita borak-borak. Kak Nida nak borak ni pasal sesiapa yang ada mungkin ada lagi masalah, yang tiada simpanan lagi. Sebenarnya kita ada kaedah yang boleh membantu kita sama-sama membuat simpanan yang ni. Terima kasih kepada Tini, terima kasih join Kak Nida. Apa khabar? Siapa yang ada online petang ni? Terima kasih kepada Khair, Farhan, Zaza, Pijati, join Kak Nida. Terima kasih sangat-sangat. You all sekarang ni kerja ke atau baru balik kerja ke atau baru nak masuk kerja? Jebat Durhaka. Wow, nama. Sikal Buruk, Irsya Rozi. Terima kasih join Kak Nida. Nelly, Narizawati, Nina Syazarina, Rose Ann. Sekarang kerja ke atau baru balik kerja atau nak baru masuk kerja ke apa? Zulmal, Mat Tengko. Right, terima kasih join Kak Nida. Okey, petang ni ramai juga ya yang okey, boleh kita borak-borak. Siapa yang ada online tu, jom kita borak-borak. Kita cakap-cakap apa-apa yang boleh kita share, beri manfaat. Okey, beri manfaat sesama kita. Kak Nida sebenarnya nak sharekan ni informasi tadi. Masa Kak Nida live pagi tadi, ada somebody PM tepi, lepas tu tanya kat mana Kak Nida beli buku ni. Buku Masa Untuk Emas ni. Okey, buku-buku yang kita orang selalu guna, dealer-dealer public goals selalu guna untuk menambahkan ilmu tentang emas. Okey, macam ni, buku Masa Untuk Emas. Okey, buku Traveler Emas, buku Misi Bebas Hutang. Okey, terima kasih kepada Karikalan Alimutu join Kak Nida. Terima kasih. Jom kita borak. Okey, yang ini buku Wang Emas. Semuanya buku-buku ini kita dapat melalui PG Mall. PG Mall ni adalah bisnes online milik Public Gold. Okey, sesiapa yang ada PG code membeli emas dekat Public Gold, ada PG code, terima PG code. Kita panggil Public Gold punya code lah. Macam nombor MyCard, kita ada nombor ahli juga. Jadi siapa-siapa yang ada PG code boleh membeli buku-buku ini dekat PG Mall, bisnes online milik Public Gold, kita panggil PG Mall. So buku-buku tentang emas ni daripada pakar-pakar kewangan, daripada dealer-dealer Public Gold sendiri, boleh dapatkan buku ni dekat PG Mall. Jadi kepada yang tanya tadi tu, okay, so kalau nak dapatkan buku ni, kalau beli melalui PG Mall, kita dapat cashback lagi. Ini kelebihan mereka yang ada PG code menyimpan emas kat Public Gold. Kita ada platform bisnes online, boleh membeli barang-barang, bukan sahaja buku, barang-barang keperluan, barang-barang elektrik, apa-apa barang. Ini ada platform bisnes online, boleh dapat cashback lagi. Kat situ kita boleh dapat pendapatan yang boleh diwarisi. Okay. Siapa yang tanya tadi mana nak dapatkan buku? Dekat PG Mall. Dekat PG Mall, bisnes online milik Public Gold. Jadi siapa yang ada PG code tu, automatically boleh membeli dekat PG Mall. Okey, so petang ni Kak Nida nak borak-borak dengan kawan-kawan. Siapa yang online, jom kita boleh sama-sama borak. Kak Nida nak sharekan, okey, ada juga kita ni sebenarnya kalau misal kata tahun 2000, masuk je tahun 2022, masuk je tahun 2023, masing-masing ada azam baru. Okey, azam baru nak ubah daripada dulu, ataupun azam dulu belum tercapai, nak capaikan tahun ni. Jadi sama jugalah, kita pun kena buat sesuatu untuk simpanan. Okey, orang kata tak perlukan simpanan, tapi hakikatnya kita perlukan simpanan sebelum kita memerlukannya. Maksudnya kita kena bersedia membuat simpanan sebelum kita terdesak memerlukan duit, memerlukan simpanan. Jadi kita bermula daripada sekarang 2023 ni, mula membuat simpanan yang di mana kita boleh buat walaupun sekecil RM20 pun kita boleh asingkan untuk simpanan. Paling tidak kalau untuk kat Public Gold ni, kalau kita nak menyimpan emas, kita melalui account gap Gold Accumulation Program, paling tidak asingkan bila dah dapat gaji tu, paling tidak misal kata kita nak mula menyimpan 100 pun dah boleh menyimpan emas dekat Public Gold.
Okey, kita panggil melalui kaedah, melalui account gap goal accumulation program. Jadi kita dah siap-siap asingkan, reward yourself first. Asingkan untuk diri sendiri untuk simpanan masa depan. Paling kurang minimum 100 dah boleh dik. 0.3 gram masuk dalam account gap kita, masuk dalam account emas kita. Kenapa emas? Emas nilainya makin meningkat. Emas dia adalah kalis inflasi. So kepada adik-adik yang belum ada simpanan, yang masih lagi masalah simpanan, dah simpan tapi lepas tu ambil balik. Dah simpan lepas tu tak bertambah-tambah. Jadi maksudnya salah satu step untuk kita nak konsisten menyimpan 2023 ni, kita tanamkan azam baru. 1 bulan RM100 ataupun paling kita boleh tukar lebih tinggi sikit, 1 bulan 1 gram. 1 bulan 1 gram. Kalau macam hari ni 1 gram adalah RM287 per gram. Okey, contoh kalau misal kata yang nak keluarkan pula, okey, boleh dalam bentuk golbar-golbar ni macam ni. Kalau misal kata adik-adik baru nak mula menyimpan emas, at least kita pegang sekeping ni masuk dalam purse. Masuk dalam purse. Bila dah masuk dalam purse, dia macam jadi aura tau. Aura. Kita dah masuk dalam purse kita tu, kita nampak emas ni. Emas ni kena tengok selalu. Jangan account bank tengok selalu. Kalau account bank kita tengok selalu, kita asyik nak pakai je, asyik nak guna je. Asyik otak ni asyik fikir nak, okey, nak beli itu, okey, boleh beli lagi, ada duit nak beli yang itu, nak beli yang ini, yang bukan keperluan. Maksudnya benda-benda yang tak payah beli pun tak apa. Tapi kalau misal kata ini dah masuk dalam purse kita, tiap bulan dekat Public Gold ni ada je design baru dik. Jadi kalau kita dah start 1 gram, dia tak boleh nak stop. Dia tengok, alah design baru, nak lah. Ada design lagi baru, nak lah. Dia macam tu. Automatically kita nak menambah gram sebab apa? Design-design yang terkini tu. Secara tak langsung ia adalah emas. Ia adalah emas yang ini gold bar 1 gram. Gold bar 1 gram. Kita kumpul berdikit-dikit. Ini paling at least kita memulakan simpanan kita secara paksa, asing daripada gaji tu sebelum berbelanja untuk emas. Okey? Jadi kalau kita dah asingkan, kalau terdesak, ambil lah sekeping 2 ni dik, hantar ke Aranu, bernilai ni dik, sebab dia emas dekat sini. Dia adalah emas 1 gram gold bar 24K999. Jadi kalau misal kata kita bawa ke Aranu, boleh dapat dalam 240, 230 kan. Lepas tu kita uruskanlah kita punya kecemasan tu sebagai dana kecemasan tu, kita guna pakai. Besok dah ada duit, kita tebus balik, dapat emas kita balik. Ada satu cadangan lah dulu kan, ada satu ceramah daripada salah seorang mentor ataupun seafood emas, Tuan Zulkifli. Beliau ada dalam satu kelas dia cakap, kalau anak-anak muda nak beli handphone, jangan pakai kredit card. Okey, jangan pakai loan dekat kedai handphone tu. Gunakan emas anda ni. Okey, gunakan emas anda ni, maknanya hantarlah 3-4 keping, boleh cover handphone tu. Nak beli handphone, tukar handphone baru tu, hantar ke Arano. Lepas tu kita berdikit-dikit bayar dekat Arano, dapat balik emas kita. Handphone dapat, emas pun dapat balik. Kalau kita pakai credit card, kalau kita pakai loan kat sana, kita dah consider cash kita dah habis kat sana. Cash kita dah habis untuk beli phone. Tapi kita consider macam tak ada nak cover balik. Kalau misal kata yang ini, kita bayar dekat dapat duit daripada Arano, kita bayar dekat Arano, emas kita dapat balik. Jadi maksudnya win-win situation lah. Dengan adanya emas, kita tak perlu meminta-minta, kita tak perlu meminjam, kita ada emas dari kita sendiri. Maknanya kita dapat duit bersandarkan emas yang kita ada. Okey, bayar berdikit-dikit, lepas tu dapat balik emas. Itu antara kegunaan fungsi emas sebagai consider memenuhi sesuatu matlamat, ataupun paling tidak sebagai dana kecemasan. Kita perlu ada something security, ataupun kita panggil insurans untuk kita punya kekayaan. Kita panggil kalau kesihatan, kita cakap insurans kesihatan. Hayat, kita cakap insurans hayat. Okey, kalau untuk kekayaan kita sebut yang emas ini merupakan insurans kekayaan. Okey, so kepada adik-adik yang belum ada simpanan, nak buat simpanan, kalau misal kata sekarang ni promosi 10 kali bayar ada lagi.
Contoh yang tadi tu kita boleh buat melalui account gap. Yang ini pun boleh keluarkan melalui account gap. Account gap tu yang tadi yang Kak Nida sebut tu, boleh mula dengan serendah 100, kita kumpul berdikit-dikit, kita boleh keluarkan apa-apa design yang kita nak. Okay, itu account gap. Tak nak keluarkan pun boleh, simpan saja terus dalam account gap. Yang ini pula yang kalau misalnya kata nak keluarkan ini daripada account gap pun boleh. Cuma kaedah je berbeza. Barang yang sama, kaedah pembelian tu berbeza. Yang tadi account gap, gold accumulation program. Yang ini adalah satu lagi kaedah kita panggil promosi 10 kali bayar. Boleh 10 kali bayar, maksudnya kita dah lock order, kita dah lock harga, kita bayar ikut yang harga kita lock hari ini. Harga naik tinggi macam mana pun kita tak payah risau. Okay? So itu adalah kaedah-kaedah nak membeli emas kat public gold. Pertama account gap, kedua melalui promosi 10 kali bayar. Yang ketiga tunai lah. Senang, siapa ada bajet extra boleh secara tunai. Dan yang keempat, ya, kalau account gap tadi tu kita boleh buat arahan bank, kita panggil auto debit ataupun tolak terus daripada account bank masuk dalam account gap kita. Jadi kita tak payah fikir, tak terlupa setiap bulan nak membuat persimpanan. Jadi 4 kaedah mampu milik semua orang nak membeli emas. Persoalannya sekarang ni, kenapa emas? Okay. Sebelum kita nak membeli emas tu, kita kenal pasti. Kenal pasti kenapa emas jadi pilihan. Okay. So Kak Nida nak sharekan kepada kawan-kawan, siapa yang online kat luar tingkap tu, jom masuk. Kak Nida nak sharekan kepada kenal pasti kawan-kawan. Kawan-kawan kena kenal pasti siapa kita dalam menyimpan emas ni. Okay. Sama ada kita ni pelabur, kita ni penyimpan, ataupun kita ni peniaga emas. Kita kena kenal pasti. Kalau kita penyimpan, macam Kak Nida sendiri, Kak Nida mengaku Kak Nida adalah penyimpan emas. Penyimpan emas ni maksudnya dia tak tengok harga. Harga tinggi kita beli, harga rendah pun kita beli. Yang penting ketika ada duit kat tangan, beli emas sebelum dia cair. Kalau dia dah cair, nanti dah habis lah duit, tak ada macam nak beli. Jadi antara salah satu tip membeli emas, antaranya ketika promosi, ketika harga rendah. Of course lah, kalau harga rendah kita rebut peluang. Okay, jangan harga rendah kita rasa murung, harga rendah kita borong. Okay, so dan ketiga, ketika ada duit dekat tangan. Jadi bila ada duit kat tangan, sebelum duit tu habis, cepat-cepat bekukan jadi emas. Okay, mungkin sekarang kata alah tak payahlah dulu, nantilah dulu, kemudianlah dulu. Tapi hakikatnya bila kita dah beli daripada sekarang, duit pertama dah selamat bekukan, kedua tunggu saja, dalam jangka masa panjang dia akan menaik. Nilainya akan menaik. Macam contoh Kak Nida cakap live pagi tadi, Kak Nida beli tahun 2019, harga yang ini RM214 per gram. 1 gram RM214 pada 2019. Hari ini nilainya adalah RM287. Jadi kenaikannya RM73. Jadi ini 10 gram. Kenaikan emas yang Kak Nida dapat ni, kenaikan emas, nilai emasnya naik dia, nilai dia naik RM730. 2019 beli. Sekarang ni kenaikannya RM730. Berbaloi ke tak berbaloi kita menyimpan emas? Okey, so maksudnya kita kena pasti siapakah kita. Kita adalah penyimpan. Harga rendah kita beli, harga tinggi pun kita beli. Kita adalah penyimpan. Objektif kita adalah untuk menambah gram emas kita. Okey, yang penting ada duit, harga jangan fokus harga. Ada duit terus grab, tambah gram. Okey, terus grab bila ada duit kat tangan. Okey, kalau misal kata gaji, bukan misal kata, mesti disiplinkan diri. Gaji je tolak siap-siap 10% untuk emas. Baki baru fikir untuk berbelanja. Tolak untuk simpanan dulu. Kenapa? Simpanan tu untuk kita juga, bukan pembaziran. Simpanan tu untuk kita juga. Sama ada kita untuk dana kecemasan, kita guna untuk dana perkahwinan, dana untuk haji atau umrah, dana untuk membeli aset yang lebih besar seperti hartanah. Okey, lepas tu dana untuk pendidikan anak-anak bagi mereka yang dah ada anak-anak. Lepas tu untuk dana untuk capai sesuatu matlamat. Contoh kita ada target nak buat sesuatu, kita simpan emas, sebab dengan emas dia boleh dibeli berdikit-dikit. Kalau contoh nak beli rumah, nak deposit rumah,
ke nak pakai lebih, kita nak beli sekali harum mungkin bajet tak ada. Tapi dekat Public Go boleh mula dengan senang 100 untuk nak membeli emas. Okay, so kalau misal kata pertama kita dah kenal pasti siapa kita, penyimpan. Nak tahu apa maksud pula pelabur? Pelabur emas tu maksud dia orang yang hari-hari tengok harga emas melalui graf. Dia kena ada ilmu teknikal analisis harga emas. Itu adalah pelabur. Pelabur ni dia membeli dalam kuantiti yang banyak, beli ketika harga rendah, jual ketika harga tinggi. Objektifnya bukan nak tambah gram. Dia nak beli jual, untung dia semasa niaga, keuntungan apabila jual emas tersebut. Beli rendah, jual tinggi. Dia kena selalu ada tengok refer graph. Kita bukan, penyimpan bukan. Penyimpan objektif dia nak tambah gram. Kena bezakan tu. Jadi pelabur dia selalu kaji graf harga emas. Okay, beli harga rendah, harga tinggi dia pun dia jual, terus dia jual. Gitu objektif dia. Yang ketiga, kena pasti tu maksudnya kita adakah kita peniaga emas? Okay, tidak. Macam Kak Nida bukan peniaga emas. Dealer-dealer Public Go pun bukan peniaga emas. Peniaga emas ni dia jenis macam mana tahu? Dia harga tinggi, harga rendah, jual atau beli dia tetap untung. Maksudnya objektif dia nak berniagakan emas. Berniagakan emas. Dia ada simpan stok, jadi dia berniagakan emas. Jadi bezanya keuntungannya sama ada sikit atau banyak lah untuk peniaga emas tu. Jadi penyimpan, pelabur ataupun peniaga. Tapi macam Kak Nida, kita semua ni adalah objektif kita penyimpan. Objektif nak tambah gram emas, nak tambah simpanan. Okay, berdikit-dikit daripada sekarang, paling tidak RM100 asing daripada gaji sebelum berbelanja. Simpan dulu. Reward yourself first. Ini reward yourself itu adalah nasihat daripada Tuan Irfan Khairi. Kan Irfan Khairi sebut. Jadi rujuk balik dia punya video-video. Reward yourself first sebelum berbelanja untuk diri sendiri dengan simpanan. Antaranya simpanan emas. Okay, kenapa nilai emas makin meningkat dalam jangka masa panjang? Tak adalah beli hari ni minggu depan nak jual. Itu untuk tadi kena pasti itu untuk pelabur. Kita ni penyimpan emas, objektif tambah gram, tak kira harga tinggi beli, harga rendah beli, at the end kita dapat harga purata. Okay, so lepas tu pastikan bila kita nak membeli emas ni untuk simpanan, pastikan adalah emas fizikal. Emas 24K 999. Okey, bukan emas 916 ataupun 22K. Bukan gelang, bukan rantai, bukan cincin, bukan anting-anting, itu bukan. Itu adalah emas perhiasan. Emas perhiasan tak sesuai untuk simpanan dan juga pelaburan. Dia lebih kepada aksesori wanita. Jadi kalau penasihat kewangan advice untuk kita beli emas fizikal. Kenapa bukan emas 916 ataupun emas 22K? Sebab dia punya susut nilai tu lebih tinggi. Jadi keuntungan kita dalam nak jual balik emas tu rugi kat situ. Okay, sebab apa? Emas 916 dia ada campuran lain daripada yang ini 99%. Maksudnya ketulinannya 90, hampir 100%. Tapi yang 916 dia ada campur logam lain untuk nak dibentukkan emas tersebut. Jadi that's why susut nilai dia lebih tinggi. Dia dah campur dengan logam lain nak membentuk. Kalau emas yang ini dia memang pure 99% emas. Okey, itu 91.6% emas. Jadi that's why susut nilai dia lebih tinggi. Jadi untuk simpanan dan juga pelaburan, emas fizikal 24K 999. Okey, lepas tu apa lagi asas pelabur dalam nak menyimpan emas ni? Selain daripada tu, objektif kita menyimpan emas adalah nak dapat untung apabila jual semula. Okey, apabila kita jual semula, kena pastikan kita beli bukan untuk jangka masa pendek. Dia adalah untuk jangka masa panjang. Lebih daripada 2 tahun tu macam Kak Nida kata, Kak Nida beli 2019 RM214. Hari ini kalau nilainya 2023 RM287 per gram. Bezanya RM73 per gram. Jadi jangka masa panjang 2019, sekarang 2023,
hampir 4 tahun. Tapi sebenarnya belum cecah 4 tahun sebab Kak Nida beli tu bulan September. Sekarang ni baru bulan 1, jadi 3 tahun lebih. Dah ada kenaikan kat situ. Kalau nak jual, jadi Kak Nida ada keuntungan kat sini. Selepas tu tolak susut nilai pun dah ada keuntungan. Okey? Jadi maksudnya, kenapa emas? Sebab emas dia nilainya adalah uptrend dalam jangka masa panjang. Beli ketika harga rendah, jual ketika tinggi, besok kita jual lah. Tapi jangan jual selagi tidak ada matlamat yang kita nak capai. Macam yang cakap tadi, matlamat untuk haji umrah ke, matlamat untuk dana persaraan ke. Jadi selagi boleh, simpan emas ni. Kalau terdesak, hantar ke Arano dan kita akan dapat tunai segera. Jadi ini fungsi emas. Bila terdesak, hantar je ke Arano. Kita dah ada consider security maksudnya. Jadi kalau hujung bulan tu, tak adalah rasa kecut perut je. Tak ada bajet lah. Alah kena dulu awal bulan, yes makan KFC ke macam McD ke kan. Bila dah hujung bulan, makan Maggi. Contoh. Jadi at least bila kita ada emas, kita tahu Alhamdulillah ada security sikit. Kalau bolehlah berdikit-dikit kecemasan hantar ke Arano. Itu tujuannya bila kita ada emas sebagai dana kecemasan. Jadi kalau hujung bulan tu at least tahu kita ada simpanan emas. Okey, jadi kita tak adalah kecut perut. Terima kasih kepada Rina Aizat 94. Terima kasih John Kak Nida. Terima kasih kepada Abdul Razak. Okey. Jadi maksudnya sebagai dana kecemasan, berdikit-dikit asing daripada gaji sebelum berbelanja untuk emas. Jadi sebagai dana kecemasan tu consider macam kita tak rasalah hujung bulan tu sesak. Sebab kita tahu at least kita ada beberapa keping emas walaupun baru mula kan. Terdesak hantar je ke Arano, kita dapat duit. Contohnya boleh dapat dalam RM200 lah paling kurang ke Arano. At least adalah RM200 sebelum gaji masuk. Kan? Sedangkan kita beli awal dulu pun berdikit-dikit. Jadi emas ni kan merupakan kekayaan semasa senang. Kekayaan tu semasa senang tu masa duit lah. Jadi beli emas semasa ada duit. Penyelamat ketika gawat. Itu menjadikan sebagai dana kecemasan. Itu adalah kata-kata daripada pakar keuangan Tuan Samsudin Kadir. Kak Nida memang suka ayat tu. Emas merupakan kekayaan semasa senang, penyelamat ketika gawat. Jadi gawat tu kita ambil lah sekeping dua hantar ke Arano. Okey? Yang ni. Yang ini adalah design dulu Kak Nida beli mula-mula Kak Nida mula-mula join Public Gold, Kak Nida terus join dealer. Jadi masa tu ada design gold bar raya. Yang lain Kak Nida ada tak dalam lemari pula. Okey, yang ini design dah tahun 2019 ni. 2019 ke 2020 Kak Nida beli. Duit raya anak kan. Masa tu kita mula-mula excited lah simpan emas. Okey, bukan duit raya anak, kita bagi ini ganti duit raya untuk anak. At least kenangan lah sikit. Tapi design ni dah tak ada dah sekarang. Dia consider limited lah. Masa tu habis lah. Jadi kita sekali-sekali ada duit tu tak rugi kita membeli emas ni. Macam Kak Nida cakap, terdesak pakailah. Pakai sebagai dana kecemasan. Jadi kalau misal kata dulu beli berdikit-dikit, misal kata sekarang ni kita dah jadi lebih daripada sikit. Okey, kan? Berdikit-dikit kita beli. Baru mula orang kata, alah celah gigi je lah 1 gram tu Kak Nida. Jangan dek. Kalau dah 12 bulan, dia dah jadi 12 gram. Berdikit-dikit tu lah yang mulakan dulu. 1 kilogram emas takkan jadi kalau tak ada 1 gram tu. Jadi mulakan 1 gram tu dulu. Sekarang ni you all masih lagi anak-anak muda yang masih belum lagi menempuh liku-liku perjalanan pekerjaan ke, dah consider masih lagi anak-anak muda yang baru mula bekerja. Startlah menyimpan untuk emas. Dana persaraan akan datang. Okey, Kak Nida, saya ada KWSP. Kak Nida, saya ada pencen. Tak apa. KWSP itu adalah KWSP. Another story. Pencen adalah pencen. Tapi ini adalah tambahan yang kita ada. Consider macam tambahan kepada persaraan besok. Pencen ada, KWSP ada, ini emas pun kita ada. Yang kita kumpul berdikit-dikit. Sekarang ni kita rasa, alah sikit lah Kak Nida. Tak apalah dek, disiplinkan diri je. Konsisten aja tiap bulan. Paling tidak RM100 bersamaan dengan 0.3 gram. Kita masuk dalam akaun Gap. Kalau disiplin setiap bulan, okey, 12 bulan boleh jadi hampir 1 dinar, 4.25 gram. Kalau tak buat,
RM100 tu pergi je shopping kompleks, sekejap dia settle RM100. Jadi asingkanlah RM100 tu untuk emas. Sekarang ni mungkin kata tak perlu, tapi bila dah 2-3 tahun akan datang, akan kata, alamak, menyesal lah tak beli dulu. Alamak, kenapalah dulu tak beli banyak. Akan timbul ayat-ayat tu. Kak Nida, kebanyakan customer Kak Nida selalu ada sebut macam tu. Kenapalah lambat kenal emas. Okey, Kak Nida sendiri pun mengaku Kak Nida lambat kenal emas. Zaman Kak Nida bekerja dulu, Kak Nida 1 gram pun tak ada. Jadi Kak Nida tak nak adik-adik sekarang ni tak ada simpanan yang boleh kita buat berdikit-dikit daripada sekarang. Mampu milik, boleh mula dengan senang 100. Emas, dek, bukan kita kat luar tak ada offer untuk kita nak buat simpanan untuk masa depan kita yang berdikit-dikit macam ni. Dekat Public Gold, anda boleh menyimpan serendah 100 melalui akaun Gap. Daftar percuma saja. Tak ada nak kena daftar pun bayar, tidak. Daftar percuma, berdikit-dikit lah asing untuk emas tiap-tiap bulan. Hari tu kata dah dapat gaji, raya Cina dapat cepat kan? Jadi rasa macam, sebenarnya kalau kita tak buat simpanan, bila kita dah start belajar buat simpanan emas, bila tak buat simpanan rasa macam tak complete kita punya misi hidup tu. Sebab kalau bila you dah mula menyimpan emas, akan rasa automatically nak tambah lagi, nak tambah lagi. Beza tau kalau kita pegang duit kertas dengan beza kita pegang emas. Kalau kita simpan emas. Kalau kita simpan duit kertas dalam akaun bank tu, kita tahu kita ada duit dalam akaun bank. Sekejap je masuk shopping kompleks, sekejap dia dah swipe. Okay. Ataupun bisnes platform online kan, bisnes platform nak belian online, sekejap je bayar kan. Tapi kalau emas, kalau dah bekukan jadi emas, dia dah jadi simpanan yang dilupakan. Of course lah, another story, another cerita, kalau kecemasan kita boleh cairkan balik, kita boleh jual balik. Itu consider satu step lain. Tapi bila dah bekukan jadi emas, kita ada satu aura yang berbeza. Nak tambah lagi gram demi gram. Betul? Mulakan 1 gram pertama ataupun mulakan RM100 yang pertama untuk emas, anda dapat sendiri tahu aura menyimpan emas. Okay. Terima kasih kepada Rini Gusnita. Kat sini Kak Nida nak tanya, ada tak orang Indonesia? Sebab Public Gold pun dah mengembangkan cawangannya kat Indonesia 3 branch. Di Jakarta, Bandung dan juga Yogyakarta. Bakal buka cawangan-cawangan lagi. Jadi siapa daripada Indonesia ataupun mereka yang rakyat Indonesia bekerja di Malaysia nak membuka emas kat Public Gold pun boleh. Yes. Jadi Public Gold sedang mengembangkan sayapnya kat Indonesia, membukakan cawangan, nak buka lagi lebih cawangan. Dah ada 3 dekat Indonesia. Dekat Malaysia dah ada 18 cawangan. Jadi Public Gold ni dah beroperasi sejak 2008. Jadi kita dah yakin dengan kewujudan dia dan juga kekukuhannya dalam membimbing rakyat Malaysia ataupun rakyat Indonesia menyimpan emas dengan ilmu. Kalau kita dah mulakan ni, dek, mula menyimpan emas, kita kena dapatkan ilmu emas. Okay? Dapatkan ilmu emas pertama melalui buku-buku yang Kak Nida cakap tadi lah. Menyimpan emas mesti ada ilmu. Selalu kita dapatkan emas daripada buku-buku ni yang ditulis oleh dealer-dealer Public Gold sendiri ataupun pakar-pakar kewangan yang dah join sebagai dealer Public Gold. Yang ini pula daripada Tuan Samsudin Kadir. Alright, memang banyaklah ilmu-ilmu emas yang kita boleh grab. Kita nak membeli emas ni jangan ikut-ikutan, tahu dek. Jangan main hentam saja tapi kita tak faham. Okay, kalau kita dah ada ilmu emas, harga naik kita senyum sebab kita tahu nilai simpanan kita makin bertambah. Harga turun lagi kita senyum, lagi excited. Sebab apa? Peluang untuk kita beli lebih. Okay. Harga naik kita senyum, harga turun pun kita senyum. Kita lagi excited. Harga naik kita tahu nilai simpanan kita makin meningkat, makin dia up. Harga turun, peluang nak tambah lagi gram. Okay, itu apabila dah ada ilmu emas. Nanti orang kata, alah beli emas nanti harga turun, rugilah. Jangan cakap macam tu. Selagi emas tu dekat tangan kita, dia tak berkurang pun gram ni. Dia tak berkurang pun gram dekat sini. Tetap juga 10 gram dekat sini. Selagi kita tak jual, tetap 10 gram. Jadi, kalau terdesak, hantar ke Arano. Walaupun harga turun pun, kita tetap boleh dinilaikan. Jadi, beza tak duit kertas dengan menyimpan dalam gram emas? Fungsinya kepada kita.
duit kertas ni kalau kita dia boleh dimanipulasikan oleh kerajaan sesebuah negara. Dia boleh dikawal nilainya, dia boleh dicetak. Emas tak boleh dicetak. Dia adalah memang logam asli yang ketulinannya dipegang kuat oleh beratnya, dan juga maknanya nilainya dipegang kuat oleh berat dan ketulinannya. Kalau duit kertas boleh jadi kosong. Contoh duit pokok pisang. Zaman Jepun dulu pakai duit kertas pokok pisang, boleh jadi kosong, dah tak bernilai. Jadi daun-daun yang berserakan. Okey, dah tak bernilai sebab dah apa tu? Dulu zaman Jepun kita pakai daun zaman nenek-nenek kita, moyang-moyang kita pakai duit kertas pokok pisang. Boleh Google, boleh tengok cerita sejarahnya. Tapi bila British dah masuk Malaysia, duit tu dah tidak bernilai, dah kosong. Itu namanya nilainya boleh jadi kosong oleh kerajaan sesebuah negara, boleh dimanipulasikan oleh kerajaan sesebuah negara dengan sewenang-wenangnya. Tapi kalau emas, tidak. Emas ni dia punya ketulinan dipegang kukuh, dia punya nilai dipegang kukuh oleh berat dia. Okey, lagi berat lagi banyaklah kita punya value dia, dan ketulinannya sendiri. Ketulinannya sendiri maksud dia contohnya sejak zaman 1400 tahun dulu, nisbah satu ekor kambing dengan 1 dinar masih kukuh lagi. Itu juga nilai dia. Maksudnya sekarang ni 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram boleh lagi ditukarkan dengan 1 ekor kambing. Okey, maknanya nilainya kat situ masih dipegang kukuh, nilainya masih sama lagi. Tapi kalau duit kertas kita bawa ke luar negara ke ataupun boleh jadi kosong sebab dia dikawal. Ini adalah logam yang asli yang bukan boleh dicetak. Duit kertas boleh dicetak, boleh di print. Okey, emas tidak. Okey, jadi yang penting antara yang Tok Nida cakap tadi, pertama kita kena pastikan sama ada kita siapa, posisi kita dalam menyimpan emas, sama ada kita peniaga, pelabur ataupun penyimpan emas. Yang kedua, kita kena pastikan kita beli emas fizikal, bukan emas 916. Yang ketiga, kita kena pastikan bila harga tinggilah baru kita menjual. Harga rendah tu masih untuk kita beli. Dan yang keempat, sentiasa tambah ilmu emas. Okey? Sentiasa tambah ilmu emas. Kat Public Gold, bila kita dah mula menyimpan emas, tak kisahlah RM100 ke, yang pertama anda dah berada dalam keluarga Public Gold, sentiasa dapat ilmu emas. Pertama sama ada melalui buku-buku tadi, buku-buku yang Kak Nida tunjuk tadi, ataupun training-training yang diberikan oleh Public Gold sendiri, ataupun dealer-dealer Public Gold melalui Zoom ataupun Facebook ke whatever platform. Memang selalu sampai kita tak sempat nak follow. Ilmu emas memang banyak melalui Public Gold. Jadi kalau anda membeli emas kat luar sana, ada tak ilmu emas diberikan kepada anda? Tidak. Dekat Public Gold sampai kita tak sempat nak grab program-program. Lepas tu yang ketiga, datanglah training apabila diadakan dekat branch ataupun dekat Menara Public Gold. Okey, Menara Public Gold kalau anda nak pergi nanti membeli emas direct dekat Public Gold sendiri, boleh pergi pada 25 dengan 26 Februari nanti dekat Menara Public Gold, Jalan Tun Razak. Ya, jadi kalau misal kata tak percayalah scammer ke, datang kat Public Gold, datang kat Menara Public Gold, Jalan Tun Razak. Okey, Menara Public Gold ni dulu adalah Menara Jacob. Jadi Public Gold beli yang dalam harga 100 juta macam tu. Lepas tu dalam kalau ada promosi, yes, welcome untuk semua orang datang beramai-ramai, bawa lah family ke apa, beli emas kat sana. Okey, kepada mereka yang tak percaya, mungkin pernah kena tipu, takut nak membeli emas secara online, datang, daftarkan PG code dululah. Kena pastikan ada PG code. Lepas tu datang ke Menara Public Gold, beli direct kat sana. Ataupun dekat cawangan-cawangan Public Gold pun ada. Dekat Malaysia ada 18 cawangan. Dekat Indonesia ada 3 cawangan. Jadi that's why Kak Nida nak mengalu-alukan rakyat Indonesia yang nak menyimpan emas, jom kita mulakan boleh menyimpan emas di Public Gold. Bukan untuk rakyat Malaysia sahaja. Alright? Okay. Jadi, kalau kita dah tahu siapa kita nak membeli emas, bagaimana nak membeli emas, jadi mulakan langkah pertama tersebut. Emas ni dia jangan tunggu.
Dia kena mula dan tunggu. Beli yang gram yang pertama, lepas tu dapatkan ilmu emas, lepas tu decide lah sama ada nak terus menyimpan. Okey, sebab kita dah faham kan tentang ilmu emas tu. Nak terus menyimpan, menambah ataupun tidak. Jadi kalau misal kata takut nak join, takkan RM100 tu adalah sesuatu yang besar sangat, sebab kita biasa dengar orang kena tipu puluh-puluh ribu kan. Tapi kat Public Go ni account gap 100 saja dah boleh mula. Okey, takkanlah RM100 tu scammer nak kejar sangat RM100 tu, tidak. Daftar pun, join pun percuma. RM100 tu adalah 0.3 gram di dalam account gap kita. Account Gold Accumulation Program. Kalau nak beli terus kad macam ni, boleh. Beli yang tunai pun boleh. Kak Nida cakap tadi, melalui PG Mall. Keluarkan melalui account gap pun boleh. Okay, so berdikit-dikit menyimpan emas, paksa diri menyimpan emas. Misal kata dapat gaji, asingkan siap-siap sebelum berbelanja untuk emas. Okay, asingkan siap-siap. Kalau kita kata banyak ke sangat nak asingkan, ikut kepada kemampuan masing-masing. Kalau misal kata nak terus 1 gram, kalau hari ni 1 gram RM287 per gram. Masukkanlah dalam account gap tu. Rekodnya dalam bentuk gram. Harga naik, harga tinggi tak berkurang gram kita. Tetap harga yang kita beli hari ni, dia dalam bentuk gram. Okay, so siapa nak mula menyimpan emas, klik bio link Kak Nida, follow Kak Nida rapat-rapat nidago.com ataupun WhatsApp Kak Nida 011-1187-6484. Follow tau Kak Nida punya TikTok ni. Okay, kalau klik bio link tu akan boleh join Kak Nida punya Facebook, IG, YouTube, Telegram. Join, sentiasa dapatkan ilmu emas, sentiasa dapatkan promosi, tips ataupun apa-apa panduan mengenai emas dan juga Public Go sendiri. Jadi jangan lupa, mulakan langkah pertama tu. Mulakan langkah pertama tu adalah kejayaan simpanan anda. Kalau tak mulakan, masih tunggu dan bertangguh, kita tak ada, zero. Okay, macam Kak Nida mula-mula join Public Go dulu 2019, Kak Nida ajak kawan-kawan sendiri. Misal kata ada yang join, ada yang berhasilkan kata nak menggaji, sampai sekarang lagi menggaji, tapi follow aja tapi tak membeli. Jadi rugi kan? Kita dah bertambah. Kita dah beli 1 gram, dia masih lagi kaji. Kita dah beli 2 gram, dia masih lagi tunggu. Kita dah beli 3 gram, dia masih lagi bertangguh. Jadi kita dah berapa gram? Jadi kita dah contoh dah 6 gram, dia masih 0 gram. Sebab apa? Bertangguh dan tunggu. Tapi actually, the moment kita bertangguh dan tunggu, bila orang masing-masing dah ada 12 gram, mungkin dia akan gigit jari. Mungkin dia akan garu kepala. Sebab apa? Tak mulakan sama-sama. Okey, jadi pada kawan-kawan Kak Nida yang nak mulakan simpanan emas, okey, untuk masa depan, untuk dana kecemasan, untuk apa-apa matlamat, contoh dana haji, umrah ke apa, mula berdikit-dikit daripada sekarang. Anak-anak muda, asingkan untuk simpanan masa depan anda. Jadi jangan lupa follow Kak Nida rapat-rapat, klik bio link Kak Nida, nidago.com ataupun 011-1187-6484. Menyimpan emas, jangan bertangguh, mula daripada sekarang. Harga naik, kita senyum, harga turun lagi kita senyum. Jadi, yang penting, bak kata Tuan Samsudin Kadir, emas merupakan kekayaan semasa senang, penyelamat ketika gawat. Jangan bertangguh. Ini adalah untuk masa depan anda. Asingkan siap-siap sebelum berbelanja. Reward yourself first. Okay? So, sekian sahaja daripada Kak Nida buat masa ni. Yang follow Kak Nida ni, yang masih kekal lagi follow Kak Nida ni, terima kasih banyak-banyak follow Kak Nida tau. InsyaAllah Kak Nida live lagi malam ni. InsyaAllah, sebab kita nak kongsikan kepada kawan-kawan semua peluang-peluang yang ada supaya celik emas, membuat simpanan emas. Jadi ini adalah kaedah yang mampu milik untuk semua golongan. Mudah, murah, telus, patuh syariah. Okey, kelulusan daripada Amani Advisors Sendian Berhad. Okey, di mana chairmannya adalah Tuan Daud Bakar. Okey, dia dulu merupakan penasihat kepada Bank Negara dan juga merupakan salah seorang pensyarah daripada Universiti Islam Antarabangsa. Okey, so jangan lupa follow Kak Nida rapat-rapat, mulakan langkah anda, mulakan gram yang pertama. Langkah anda yang hari ini adalah kejayaan simpanan anda yang akan datang. Mula dan tunggu, jangan tunggu-tunggu nak mula. Okey, bye. Follow Kak Nida rapat-rapat. Assalamualaikum.